Kalau betul roh Tuhan kan, roh tu betul-betul zat Tuhan, kita kena sembah ke roh. Tapi yang kita sembah hanya Allah, kita tak sembah roh, walaupun roh datang daripada Allah. Maksudnya roh ni bukan Allah, bukan zat Allah, kita sembah Allah saja, jangan sembah roh. Ada ajaran bila tok guru dia datang, dia sujud. Kita tengok kan, dia sujud pada tok guru dia, padahal dia ni dengan sorban apa kan, orang panggil ulama kan. Tok guru datang, anak murid semua pakat sujud. Ini pelik kan? Macam-macam lah alasan dia bagi. Tapi bila kita fikir balik, dalam satu hadis Nabi Muhammad kata, kalaulah sama-sama manusia ni boleh sujud, kalaulah seseorang diperintahkan sujud pada seseorang, nescaya aku akan suruh isteri sujud pada suami. Kalaulah sama-sama manusia ni boleh sujud, Nabi Muhammad kata dia akan perintahkan isteri sujud pada suami. Sebab apa? Mulia, pentingnya suami ni, mulianya kedudukannya. Kalau betul lah sama-sama manusia boleh sujud, aku akan suruh isteri sujud pada suami. Nak tunjuk kemuliaan. Tapi sebab tak boleh, hadis tu takat tu je. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Kata Nabi Muhammad, sekiranya aku hendak menyuruh seseorang sujud kepada seseorang, tentulah aku perintahkan supaya isteri sujud kepada suaminya. Takat tu je. Jadi maksud hadis ni, kita tak boleh sujud sama-sama manusia. Sebab isteri pun Nabi Muhammad tak suruh sujud pada suami, apatah lagi anak murid sujud pada guru, lagi dah dia tak lagi kan. Ni ada ajaran anak murid sujud pada guru. Kita tengok pun sekalian kan, dia sujud. Tak tahu macam mana ajaran tu. Dia sujud pada tok guru. Iblis, Azazil, memang Tuhan perintahkan dia sujud, tapi sujud pada Nabi Adam, bukan untuk Azazil dengan para malaikat sujud pada Nabi Adam. Sujud pada Nabi Adam, dia tak suruh sujud pada manusia lain, hanya pada Nabi Adam tu masa dia mula-mula jadi tu. Kita tak boleh ambil hujah yang tu. Sebab Nabi Muhammad Nabi Muhammad dia lagi mulia pada Nabi Adam. Ada tak siapa-siapa sujud kat dia? Ada tak dia suruh siapa-siapa sujud? Tak ada. Maksud dia sujud sama manusia ni tak boleh. Tapi ajaran ni tok guru dia sampai, anak murid dia sujud. Salah lah kita tak terima lah ajaran tu, walau apa-apa alasan. Dan isteri-isteri balik ni janganlah pula sujud kan. Kata Nabi Muhammad kata kalaulah dibenarkan sujud, aku akan suruh isteri sujud pada suami. Duduk suami sampai buka pintu, ya isteri pun sujud lah. Weh, ni pasal apa? Ni bila sujud kat abang ni? Ni nak saya ni taat, isteri yang taat. Dia tak boleh. Kita belajar seni bela diri dari Korea, dari Jepun kan. Karate ke, aikido ke, apa do ke. Dia kena tunduk macam rokok tu. Dengan tok guru dia sama-sama kawan dia. Kita beritahu lah, saya orang Islam, tak boleh tunduk macam tu. Dia faham. Kita tunduk sikit saja. Tunduk kepala sikit je. Sama-sama dia nak rokok biarlah. Kita tak boleh. Okay, habis cerita tentang sujud. Kami hendak menyingkatkan penjelasan tentang ini kerana di luar acara yang sebenarnya. Jadi Imam Ghazali pun dia tak maulah cerita pasal roh ni panjang-panjang. Dia tahu lebih lagi daripada kita. Tapi bukan acaranya, maksud dia bukan tempat dia di sini nak cerita. Tempat lain baru dia nak cerita. Jadi antara diri kita dengan roh tadi, jasad kita yang berdaging bertulang ni, dengan roh yang hati yang tak nampak tu, mana lagi penting? Hati tu lagi penting, yang tak nampak tu. Kita ambil contoh sini macam lampu lah. Antara lampu dengan kuasa elektrik, kuasa yang menyalakan dia tu, mana lagi penting? Tentulah kuasa yang menyalakan dia tu, iaitu elektrik. Kalau rumah kita ada lampu banyak, elektrik tak ada, nak menyala macam mana? Kampung kita bekalan elektrik tak masuk lagi. Kita beli peti air sebuah di rumah, macam mana nak nyalakan peti air tu? Tak boleh nyala. Akibat dia buat simpan baju dalam peti air. Peti air tu penting, tapi elektrik tu lagi penting. Kipas dengan elektrik mana lagi penting? Penting elektrik tu lagi. Yang tak nampak tu, diri kita dengan hati mana lagi penting? Hati tu lagi penting. Yang tak nampak tu. Maksudnya bahawa tubuh halus itu ialah yang berusaha mendekati Tuhan,
Kerana dia dari urusan Tuhan. Roh kita ni, dia boleh dekat dengan Tuhan lebih daripada jasad kita. Sebab dia datang daripada Tuhan, walaupun dia bukan Tuhan. Ya? Jadi kita nak berhubung dengan Tuhan ni melalui hati lah. Melalui hati dia boleh sampai lebih dekat lagi. Kita inilah ringkaskan di sini. Imam Ghazali dia kata, manusia ni tak boleh hidup seorang-seorang. Kalau ikut kajian moden pun, manusia ni disebut insan sosial. Dia ni bukan gejala sosial, insan sosial. Dia mesti nak berhubung dengan orang lain. Kalau dia duduk seorang-seorang dalam hutan kan, tak kena lah tu. Dia tak kena. Sebab manusia ni dia saling memerlukan. Tengah orang kata, ni aku nak pergi belajar dengan Tok Guru ni, dia tu wali Allah, orang kata. Kat mana tu? Oh, dia duduk dalam gua. Dah bertahun dah duduk dalam gua, tak keluar. Dia orang tak pergi mana duduk dalam gua tu lah seorang-seorang ni. Maka kalau betul wali Allah, macam mana dia duduk dalam gua? Dia tak main solat Jumaat kan? Dia tak main sembahyang Jumaat dia kan? Tak tahu lah kot dia boleh terbang mai kan, tak tahulah. Dia kalau dia tak boleh terbang mai ke masjid, orang pun tak nampak dia mai duduk masjid. Yang tahu duduk di dalam hutan belakang kampung kita, duduk dalam gua. Dah bertahun dah duduk sana. Tiba-tiba ada orang kata tu wali Allah tu. Jom kita pergi belajar mana. Betul ke wali Allah duduk dalam gua seorang-seorang kan? Dia macam kambing kan. Kambing kalau duduk ramai-ramai, serigala dia datang keliling, tapi dia tak boleh terkam. Kan? Tak boleh terkam. Sebab kambing dia datang duduk dengan dia pun ramai berbaris elok je. Tapi kalau kambing ni dia keluar sekok, seorang-seorang dia jalan. Yang tu akan kena dengan serigala. Jadi kalau duduk dalam gua seorang-seorang kan, walaupun istilah dia berkhalwat lah, bertapa lah, bersuluk lah, nanti dia yang mai dah apa benda tu. Dia mai dengan muka bersih, pakai serban, elokkan janggut panjang, rupa orang tua. Cantik, yang datang mengajak kita agama. Siapa dia yang mai tu?